Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmus salihat. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'd. Muslimin dan muslimat, tuan-tuan dan puan-puan, rahimani wa rahimakumullah. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Kita perbanyakkan puji-pujian sebagai tanda rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala pada petang ini, merupakan hari yang berbahagia bagi saya kerana kita dapat menyambung kembali pembelajaran tentang tadabbur 22 surah-surah pendek ataupun surah-surah lazim yang bermula daripada surah Al-Duha sehinggalah kepada surah An-Nas. Majlis ilmu kita pada petang ini dan juga pada sebelum ini sebenarnya adalah anjuran Raudhah Zandra, yang mana pembelajaran ini, tadabbur surah-surah lazim ini tertangguh agak lama. Asbab utamanya adalah kerana saya sendiri tidak ada waktu yang dapat dilakukan perjalanan kelas ini. Jadi petang ini kita hanya memberikan tumpuan selama 1 jam sahaja, pukul 3 sehingga pada pukul 4. InsyaAllah kita bertemu sekali lagi nanti adalah pada hari Khamis. Pada hari Khamis, kita akan bertemu pada jam yang sama, 3 sehingga pukul 4. Kerana sebelum ni kita buat kelas 2 jam direct kan, kita buat terus 2 jam. Jadi waktu agak padat, jadi kita ambil sejam pada hari Selasa ni dan sejam lagi nanti kita akan sambung pada hari Khamis. Surah yang kita akan bincangkan pada petang ini seperti yang ada di dalam poster, yang mana kita akan membicarakan surah Al-Masad. Surah Al-Masad, yang mana surah Al-Masad ini merupakan surah yang ke-111 dalam susunan surah-surah di dalam Al-Quranul Karim. Surah Al-Masad ini surah yang pendek, mengandungi 5 ayat, dan surah Al-Masad ini merupakan surah yang diturunkan semasa Nabi SAW giat aktif berdakwah untuk mengajak manusia beriman kepada Allah Azza wa Jalla. Pengisian pada petang ini juga, saya akan edarkan nota ringkasannya, bukanlah nota lengkapnya. Ada nota ringkas untuk kita jadikan sebagai rujukan asas. Maksudnya bukanlah lengkap, tapi boleh gunalah serba sedikit untuk memudahkan mengingatkan kembali kalau selepas ni kita nak sampaikan ataupun kita nak lihat kembali. Moga-moga nota itu dapat membantu mempermudahkan pembelajaran kita, dan saya akan paparkan nota yang saya buat dalam bentuk PowerPoint. InsyaAllah nanti saya akan edarkan selepas tamat daripada kelas pada petang ini, InsyaAllah. Baik, kita mulakan terlebih dahulu seperti biasa. Kita lihat antara maklumat yang awal sebelum kita masuk kepada ayat. Maka terlebih dahulu elok kalau kita
melihat surah ini dari sudut penamaannya. Kita tahu surah ini adalah surah berkenaan dengan Abu Lahab. Tetapi diletakkan nama surah itu adalah tentang Al-Masad. Al-Masad, jika kita baca pada terjemahan, dia merujuk kepada tali yang dipintal dengan kuat. Itu Al-Masad. Tali ni pula, Al-Masad ni, kalau kita cari perkataan Al-Masad, ia berada pada ayat yang terakhir sekali, iaitu pada ayat yang kelima. Biasa kalau kita, siapa yang dah mengikuti modul nama-nama surah, tuan-tuan menemukan nama-nama surah ni biasanya akan jumpa dekat ayat pertama, akan jumpa pada ayat yang kedua, ataupun tengah-tengah. Tapi surah Al-Masad ni, nama surah Al-Masad ini, dia berada pada ayat yang terakhir dan kalimah yang terakhir, patah perkataan yang terakhir dalam surah Al-Masad, iaitu ayat yang Allah mengatakan a'udzubillahi minasyaitonirrajim fi jidiha hablum min masad. Okay. Dan yang menarik pada pembelajaran nama ni, masad ni, tali yang dipintal, ia akan diletakkan, diletak di leher. Sebenarnya ia berkaitan dengan isteri kepada Abu Lahab. Sedangkan surah ini, karakter utamanya adalah Abu Lahab. Tapi Al-Masad ini adalah tentang isteri Abu Lahab, yang nanti kita akan masuk ayat yang kelima. Di leher isteri Abu Lahab itu diletakkan tali yang dipintal daripada sabut. Maksudnya kita nak bincang kenapa diambil nama surah ni tentang, ada kaitan dengan isteri dia. Kenapa bukan Abu Lahab itu sendiri? Inilah yang telah dibincangkan oleh para ulama mencari rahsia. Kenapa surah ini dinamakan Al-Masad? Okay. Para ulama mereka mencari jawapan. Kenapa watak isteri dia? Maksudnya Al-Masad ni adalah balasan yang Allah beri kepada isterinya, di lehernya itu nanti akan ada tali yang dipintal. Para ulama mengatakan bahawasanya isteri Abu Lahab bukanlah sekadar dia itu juga telah bermusuh dengan Nabi SAW, tetapi kita tahu kan, di sebalik tindak tanduk seorang lelaki, ada siapa di sebelahnya? Maksudnya, ada siapa di sebaliknya? Okay. Itu yang orang kata, berjayanya seorang lelaki ini, ada siapa di sisi dia? Masya Allah. Tapi ni watak jahat. Okay, jangan tiru watak yang ada dalam surah Al-Masad ni. Kalau surah Al-Masad ni, 5 ayat tu semua cerita karakter jahat. Kita tak nak tirulah. Kita boleh ambil yang baik di sebalik kejayaan suami. Contoh, adanya sumbangan yang besar, sokongan yang besar daripada pihak isteri. Tetapi dalam cerita ni, ayat ni, watak isteri dalam ni adalah watak isteri yang paling teruk. Yang paling teruk maknanya karakter perempuan yang dia ini jahat, lepas tu suami dia pun jahat. Kita belajar dalam ayat Quran, ada banyak cerita-cerita karakter perempuan kan. Ada perempuan, dia baik, dia duduk dengan orang yang dekat dengan dia baik, macam kisah Maryam, dia dijaga oleh Nabi Zakaria baik.
Ada wanita, dia baik, dia beriman, tapi suami pula teruknya lah. Seperti mana isteri Firaun, biasa disebut namanya Asia. Betul tak? Ada pula karakter perempuan, dia dapat suami baik sangat. Suami dia rasul lagi. Kan? Tetapi dia tu sendiri, perempuan itu teruk. Seperti mana karakter siapa? Karakter isteri Nabi Allah Nuh, isteri Nabi Allah Lut. Kan? Walaupun suami dia rasul, kedua-duanya rasul, tetapi mereka sendiri memilih untuk tidak mahu beriman kepada suaminya. Tetapi kisah isteri Abu Lahab ni, dia dapat suami yang teruk, dia pun teruk. Jadi kenapa dia pilih Al-Masad tu kaitan dengan dia? Ini dikaitkan dengan dialah sebenarnya yang menjadi yang bukan sekadar provok suami dia. Dia bukan sekadar kita kata bukan sekadar menyokong suami dia. Dia juga mempengaruh suami dia. Dan juga dia sendiri itu melakukan perbuatan yang menghalang Islam disampaikan kepada penduduk Mekah ketika itu. Jadi inilah di antara justifikasi kenapa surah dinama Al-Masad dan dikaitkan dengan balasan yang berlaku kepada isteri Abu Lahab. Jadi kalau kita nak belajar Quran, kita boleh belajar karakter-karakter wanita-wanita yang jahat. Jadi, na'udzubillah, moga-moga wanita-wanita kita tak mahu jadi seperti watak isteri perempuan yang di sebalik suami bukan bagi sokongan yang baik, tetapi mengajak suami kepada keburukan. Jadi kita terus pergi kepada tujuan surah Al-Masad. Okay. Sebelum kita pergi kepada ayat, mari sama-sama kita melihat 5 ayat surah Al-Masad ni tentang apa. Okay, menurut Dr. Ali Hassan Arfan, surah Al-Masad ni, objektif dia adalah Allah nak menjelaskan kepada siapa-siapa yang baca surah Al-Masad. Kan? Dia baca surah Al-Masad ni, Allah Ta'ala nak menjelaskan bahawasanya betapa hinanya siapa-siapa yang dapat balasan. Maksud dia, surah Al-Masad ni, daripada nama tadi dipintalkan. Tadi tu salah satu bentuk balasan yang Allah beri kepada isteri Abu Lahab. Lepas tu Abu Lahab tu sendiri, dia akan diazab dengan api yang berkobar-kobar. Jadi, kesimpulan daripada 5 ayat surah Al-Masad ni, Allah nak minta kepada kita, jadikanlah kisah ini sebagai sempadan. Ya, Allah nak memberikan ancaman betapa buruknya sesiapa kalau dia memerangi, dia lawan dakwah Islam, dia lawan Islam, maka surah ini menjelaskan apakah balasan yang Allah akan timpakan bagi mana-mana manusia yang menghalang dakwah yang nak disampaikan semata-mata kerana Allah. Sangat sesuai surah ini daripada dulu sampailah ke hari ini, bahawasanya kita tahu negara kita ni ada juga karakter-karakter yang tak suka dengan Islam. Kita nak sampaikan dakwah Islam, ada je orang tentang. Kita biasa dengar, kita pernah dengar dulu isu tentang contohnya Dr. Zakir Naik lah contoh. Beliau kan orang yang
mengajak orang lain supaya terimalah Islam. Islam ni begini dengan hujah dia sebagainya. Tapi ada tak orang yang tentang? Ada tak orang yang dia menggunakan segala kepandaian dia, pangkat dia untuk dihalang Dr. Zakaria? Sampai sekarang tidak boleh lagi untuk menyampaikan dakwah, mengajak orang yang bukan Islam kepada menerima Islam. Siapa-siapa yang dia terlibat berperangai seperti Abu Lahab dan isteri Abu Lahab yang kita akan perincikan nanti, surah ini memberikan amaran. Surah ini menjanjikan apa yang anda akan terima kalau anda menghalang mana-mana manusia, mana-mana agama, mana-mana dakwah yang nak disampaikan kepada manusia lain. Surah Al-Masad ni, kalau kita lihat segmen ayat dia, kita boleh bahagikan 5 ayat tu kepada 3 bahagian. Bahagian yang pertama, iaitu pada ayat yang pertama daripada 5 ayat ni, Allah menceritakan tentang kepastian janji Allah yang benar bahawa Abu Lahab ni dia akan binasa. Itu pada ayat yang pertama yang kita akan belajar sekejap lagi. Maknanya, pembuka surah ni dah dimulakan dengan kebinasaan. Baca je ayat tabbat yada abi lahab wa tab, surah ni dia terus masuk kepada doa dapat kebinasaan dan pasti akan binasa. Tu dia panggil pembukaan surah Al-Masad ni. Takut kita dengar surah Al-Masad ni. Sebelum ni kita pernah juga jumpa surah lain yang dia mula-mula terus dengan doa dapat kecelakaan. Seperti mana kita belajar surah Wailul likulli humadzatil lumazah. Kan? Itu juga doa dapat keburukan. Tuan-tuan, ayat pertama Allah fokus terus dapat kebinasaan. Yang mana pada konteks ketika ayat ini turun, secara khusus dia merujuk kepada Abu Lahab. Tetapi secara umum dia menunjukkan kepada siapa-siapa yang berperangai seperti Abu Lahab. Nanti kita akan kupas tentang siapa tu Abu Lahab. Baik. Yang ayat berikutnya, kan ayat dia ada 5, sebab ayat dia 5, jadi kalau kita bahagi 3, tentu tak sama sebab dia 5 ayat. Kan? Kalau dia 6, mungkin boleh bagi 2, 2, 2. Tapi sebab dia 5, kita jadikan ayat 1 tadi adalah ayat yang menyebut tentang kebinasaan yang pasti akan terjadi. Kepada siapa? Kepada Abu Lahab khususnya. Okay. Tetapi secara umumnya adalah kepada siapa-siapa yang kita sebut pada tujuan surah tadi itu. Kemudian pada ayat yang kedua sampailah ayat yang ketiga, dia masih lagi cerita tentang kebinasaan yang pasti tu. Tetapi ia lebih kepada menerangkan bahawasanya buatlah apa saja, tiada lagi jalan untuk elak daripada mendapat kebinasaan, daripada mendapat kecelakaan. Kerana ayat yang pertama, Allah sendiri yang memiliki api neraka tu, Allah sendiri mendoakan kebinasaan pada ayat yang pertama. Maka kalau Allah kata pasti dia kena kebinasaan, maka tiada lagi jalan keluar untuk elak daripada kebinasaan. Okay, ini adalah pertengahan surah Al-Masad
ayat 2 hingga ayat 3. Maksudnya temanya masih lagi cerita tentang apa? Kebinasaan. Okay. Kalau kita ambil 2 ayat yang terakhir, kita ambil ayat 4, kita ambil ayat 5, kita akan mendapati ditutup surah Al-Masad ini cerita tentang kebinasaan juga. Walaupun dia pembuka kebinasaan, pertengahan tentang kebinasaan, yang ke penutup pun pasal kebinasaan. Cuma dekat penutup tu, ayat 4 dan 5 tu, Allah menjelaskan kebinasaan yang akan ditimpa kepada isteri Abu Lahab. Siapa nama dia? Dia ini digelar sebagai apa? Okay. Kalau Abu Lahab, ada gelaran dia, Abu Lahab. Tapi dalam ayat ni, Allah tak sebut pun gelaran isteri dia. Cuma Allah bagi tahu isteri dia, wa mra'atuhu. Abu Lahab, gelaran dia Abu Lahab. Jadi nama dia sebenar. Jadi kita akan sebut. Tetapi untuk isteri dia, Allah cuma kata dan isterinya. Allah menggelarkan dia pembawa kayu api. Kenapa? Kenapa tak panggil dia dengan gelaran? Gelaran dia siapa? Gelaran dia adalah Ummul Jamil, ibu bagi segala kecantikan. Nanti kita akan kupas tentang kenapa dia dipanggil ibu, atau kita panggil dia adalah ratu. Cantik, isteri Abu Lahab ni dia cantik. So dia dapat suami Abu Lahab ni pun sangat handsome. Nanti kita akan tengok. Waktu kita kupas apa makna Abu Lahab. Zaman sekarang ni kan orang suka berselfie, tayang pasangan dia tayang pasangan dia. Wallahu a'lam, mungkin nak mengajak orang kepada mendekatkan diri kepada Allah lah, wallahu a'lam. Tak, kita tak hukum kata salah. Tetapi manusia yang paling sepadan, kata orang macam pinang dibelah dua kan. Ni kisah Abu Lahab ni bukan pinang dibelah dua, macam pinang tak boleh nak belah dah. Memang padan sangat. Memang sekufu, secocok. Memang nanti kita akan berikan anugerah kepada Abu Lahab dan pasangan Abu Lahab. Kita nak bagi anugerah tak kepada mereka tentang perempuan? Mat Kilau dapat anugerah tokoh Mahal Hijrah kan? So Abu Lahab dengan isteri dia, kita namakan dia apa? Pasangan secocok ni kita nak namakan apa? Kalau zaman Nabi dulu, Abu Lahab dengan isteri dia ni, Ummul Jamil ni, dia akan dapat, kalau ada anugerah anugerah pasangan-pasangan yang kata-kata meletup lah kata orang kan. Kan? Yang meletup adalah Abu Lahab dan isterinya Ummul Jamil. Mereka mendapat hadiah. Hadiah apa? Hadiah wedding of the years. Pasangan. Sebab apa? Sebab Abu Lahab ni dia handsome, ganteng. Kacak Abu Lahab ni. Nanti kita bicara dekat kenapa namanya Lahab. Lepas tu isteri dia ni, cantik, sebab tu dia dapat gelaran Ummul Jamil, ibu yang kecantikan. Maknanya dia adalah ratu. Kan kalau suami handsome, isteri cantik kan boleh menjadi apa? Influencer. Betul tak? Kan orang suka pada kecantikan. Jadi siapa-siapa yang ada kecantikan ni, anda boleh guna daya tarikan anda, tapi bukan untuk lawan Islam. Bukan bawa orang kepada lalai kepada Allah. Bukan. Tetapi Abu Lahab dan isteri dia ni, kalau zaman dulu ada anugerah orang yang pempengaruh, dia panggil influencer,
ada pada Abu Lahab. Kenapa? Jadi kita akan tengok waktu kita bahas tentang Abu Lahab. Jadi selesai untuk sinopsis ringkas lah. Okey. Kalau kita nak lihat sinopsis yang lebih ringkas lagi, okey, saya ada bawa ke kejap. Okey, sekejap. Okey. Tak apa, kita terus pergi kepada perkaitan. Sebelum tu kita masuk dululah. Latar belakang Abu Lahab ni siapa dan isteri dia ni siapa. Kenapa kita kata tadi kita nak bagi anugerah kepada Abu Lahab dan isteri dia. Allah dah bagilah mereka anugerah. Anugerah apa? Kebinasaan. Okey. Abu Lahab ni, kita sedia maklum, nama sebenarnya adalah Abdul Uzza, anak lelaki Abdul Muttalib. Okay. Abdul Muttalib adalah datuk kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Abdul Muttalib, salah seorang anaknya bernama Abdul Uzza. Gelaran dia itu yang dia panggil Abu Lahab. Maknanya Abu Lahab dalam ayat surah Al-Masad ni bukan nama sebenar bagi Abu Lahab. Jadi Abu Lahab ni dia adalah gelaran. Gelaran. Orang sekarang suka banyak pakai gelaran kan? Gelaran. Okey. Jadi nama dia sebenar Abdul Uzza. Timbul persoalan. Kenapa tak disebut nama benar dia Abdul Uzza? Nanti kita akan kupas pada ayat yang kita akan masuk kepada ayat yang kenapa Allah tak sebut dia nama Abdul Uzza, kerana nama Abdul Uzza ni dikaitkan dengan nama patung yang sangat terkenal di tanah Mekah ketika itu, iaitu salah satu patungnya adalah Al-Uzza. Ada di dalam surah An-Najm ayat yang ke-19. Sebab itu tak diletakkan nama dia bagi memastikan nanti akan ada orang dia guna ayat tu. Oh ni tengok ni nama patung ni ada ni diletakkan dekat sini. Abdul Uzza, seolah-olah ayat itu mengiktiraf penggunaan nama Abdul kan maksudnya hamba. Uzza iaitu patung Uzza. Jadi kalau diletakkan nama kat situ dia akan jadi nama hamba kepada Al-Uzza. Lepas tu tak diletakkan nama, hanya diletakkan gelaran. Okey. Kita lihat terlebih dahulu siapa anak-anak kepada Abdul Muttalib. Okey. Anak kepada Abdul Muttalib ada beberapa orang, antaranya adalah Al-Harith, Az-Zubair, Abu Talib, Abdullah, bapa Nabi SAW dan Hamzah. Okay, ini anak-anak lelaki Abdul Muttalib. Okay. Maka anak-anak Abdul Muttalib, ada lagi, tak habis lagi. Tak habis lagi, ada lagi. Dari 10. Dalam sejarah 10 orang. Kemudian anak dia lain Abu Lahab. Abu Lahab ni lah salah seorang anak Abdul Muttalib yang kita baca dalam surah kita akan belajar ni. Anak dia lain adalah Al-Abbas. Al-Abbas ni dia ada anak lelaki yang digelar Ibnu Abbas. Anak dia yang lain adalah Al-Muqawwim, Safar dan juga Al-Ghaidaq. Ini adalah anak-anak Abdul Muttalib. Dan biasanya yang famous, yang kita selalu dengar cerita siapa? Abu Lahab memang terkenal. Al-Abbas selalu kita dengar kan. Siapa lagi yang kita selalu dengar cerita tentang ni?
Yang sangat terkenal, yang dekat dengan Nabi adalah seperti Abu Talib. Ya, ini terkenal. Abdullah memanglah sudah pasti sebab dia ayah kepada Nabi SAW. Termasuklah Hamzah. Okay, ini adalah anak-anak lelaki Abdul Muttalib. Okay. Saya sebut ni kerana bukan sekadar nak memperkenalkan siapa anak-anak Abdul Muttalib. Tetapi jika kita lihat dari sudut silsilah keturunan, Abu Lahab ni keturunan yang baik-baik ke? Keturunan yang rakyat biasa ke? Atau maksudnya dia keturunan yang baik-baik? Sebab datuknya Abdul Muttalib. Okey. Abu Lahab ni dia daripada keluarga yang terkenal. Sebab semua orang tahu keluarga Abdul Muttalib. Kan? Keluarga-keluarga dia orang ni daripada keluarga Hashim, Abdul Manaf. Keluarga Hashim ni semua orang faham. Keluarga Hashim ni adalah keluarga yang memberi, yang memuliakan orang-orang yang datang mengerjakan ibadah haji. Jadi keturunan Nabi ni, sebabkan bapa dia Abdullah kan. Jadi keturunan Nabi ni adalah keturunan yang mulia sebenarnya. Jadi Abu Lahab ni sudah pastilah ada darah daging dengan Nabi SAW sebagai apa? Sebagai pak saudara lah. Maknanya Nabi SAW mempunyai bapa saudaranya, salah seorangnya adalah Abu Lahab. Dan Abu Lahab ni pun sebenarnya tuan-tuan dan puan, dalam sejarah Abu Lahab ni pernah mengkawinkan dua anaknya dengan dua anak perempuan Nabi sallallahu alaihi wasallam pada zaman jahiliah dulu. Macam itulah mereka kahwin. Maknanya Abu Lahab ni bukan sekadar dia bapa saudara dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukan sekadar mempunyai hubungan darah daging, tapi Abu Lahab ni juga dia adalah besan lah. Besan yelah kan, besan lah kepada Nabi SAW. Maknanya, saya terangkan ni supaya tadi kita belajar surah Al-Masad ni surah pasal kebinasaan. Tapi dia bapa saudara Nabi. Takkan dia masuk neraka? Kat situ kita fikir. Takkan dia masuk neraka? Dia ada hubungan darah daging dengan Nabi. Kita dengan Nabi ni tak tahulah. Memang kita tak tahulah kan hubungan. Kan? Tapi dalam Quran terang-terang menunjukkan Abu Lahab ini Allah masukkan dia, Allah pastikan dia masuk ke dalam neraka. Kita akan baca nanti sayasla naran dzata lahab. Dengan isteri dia pun masuk neraka. Tuan-tuan. Tapi dia keturunan Nabi. Dia ahli keluarga Nabi tu. Maksudnya dia ada hubungan darah dengan Nabi. Di sinilah teladan yang besar yang kita boleh ambil. Ya, sebab zaman sekarang ni orang suka sangat mengejar, dia tu keturunan Nabi tu, keturunan Nabi tu, keturunan Nabi tu. Sedangkan kita tak tahu pun betul ke dia keturunan Nabi. Okeylah, kalau betul lah dia tu keturunan Nabi sekalipun. Kan di Indonesia sangat taksub. Dia tu keturunan Nabi ni. Gini dia sebut. Kan. Tetap sampaikan buatlah kan terlalu taksub. Okay. Kalau dia keturunan Nabi sekalipun, adakah dijamin masuk syurga? Tak. Abu Lahab keturunan daripada darah daging, mempunyai hubungan dengan Nabi SAW sangat dekat. Tetapi kenapa dia masuk neraka? Di sini memberikan kita satu petunjuk bahawa nasab keturunan, silsilah
keturunan bukanlah satu tiket untuk dapat redha Allah, untuk dapat masuk syurga Allah, sekalipun dia adalah daripada keturunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi janganlah kita berbangga keturunan Nabi itu, alhamdulillah, memang itu yang kita nak. Tetapi janganlah kita menggunakan silsilah keturunan itu pada jalan yang salah, seperti mana Abu Lahab. Okey. Lepas tu pula, kalau kita tengok isteri Abu Lahab ni, nama sebenarnya adalah, ada kata namanya Arwah, ada kata nama Urwah, ada panggil Arwah binti Harbin binti Umayyah. Maknanya isteri dia ni juga adalah golongan bangsawan ni. Golongan, kalau dia Umayyah ni adalah keturunan yang sangat dihormati di tanah Arab. Jadi dia bukan orang yang calang-calang lah, bukan yang kaleng-kaleng lah. Dia orang yang, isteri Abu Lahab ni memang kata-kata secocok sepadan dengan Abu Lahab. Jadi cantiknya Arwah binti Harbin, isteri Abu Lahab ni, sehingga kan dia digelar sebagai Ummul Jamil. Jamil kan cantik kan? Dan Abu Lahab ni sebenarnya dia seorang yang handsome orang dia. Sebab apa? Sebab perkataan Lahab ni, ada para ulama mengatakan kenapa Abu Lahab tu digelar Abu Lahab, kerana Abu Lahab ni dia ada anak namanya Lahab, sebab tu dia panggil Abu bapa kepada Lahab, dia panggil Abu Lahab. Wallahu ta'ala alam. Ada para ulama mengatakan Abu Lahab ni, dia punya keterampilan dia punya wajah dia ni, ya, wajah dia ni dia boleh mengeluar, maknanya wajah ni wajah yang Lahab ni pipi dia sangat merah. Perkataan Lahab, dia pipi dia terang. Maksudnya Lahab ni kalau dipakai kepada api, merujuk kepada api merah yang menyala dengan terang, menyebabkan sekelilingnya menjadi terang. Itulah. Jadi kalau dipakaikan perkataan Lahab itu kepada watak Abu Lahab, maknanya dia ini adalah seorang yang tampan. Kulit dia kemerah-merahan. Macam tu. Itulah Abu Lahab. Maksud dia, kalau digabungkan wajah Abu Lahab, susuk tumpuh dia dengan keturunan, memang tak dapat dinafikan lagi. Mereka ni adalah golongan bangsawan yang sangat dihormati. Kahwin pula dengan isteri dia dipanggil sebagai Ummul Jamil. Itu yang kita kata, kalau dia berkahwin pada zaman tu, kan, mereka telah memenang anugerah Wedding of the Years. Okey. Jelas tuan-tuan perempuan? Okey. Sekarang saya nak bawa tuan-tuan dan perempuan kepada kita melihat sebab apa surah ini Allah turunkan menyebut tentang Abu Lahab. Menyebut tentang Abu Lahab. Okay. Ini bermakna sebelum turunnya 5 ayat ini, surah Al-Masad ni, ada perkara yang telah dibuat oleh Abu Lahab sehingga kan turun ayat itu menyebut gelarannya Abu Lahab dan isterinya. Okay. Hadis yang sahih seperti mana riwayat yang dikatakan oleh Ibnu Abbas. Okay.
cerita dia saya ringkaskan saja. Nabi SAW setelah dia dilantik menjadi Rasul, maka Allah perintahkan kepada Nabi supaya beri nasihat, bagi peringatan kepada keluarga-keluarga Nabi yang terdekat. Sebelum Nabi pergi dakwah kepada pihak luar, Nabi kena dakwah dulu kepada ahli keluarga dia. Zaman dulu, mana ada grup WhatsApp, kan, nak buat grup keluarga lah, grup ipar duai lah, buat grup apa sepupu lah, apa macam-macam grup WhatsApp kan. Kalau zaman dulu nak sampaikan maklumat, macam mana nak kumpulkan satu tempat. So Nabi kena diperintahkan oleh Allah untuk memberikan peringatan, wa anzir ashiratakal aqrabin. Al-Quran turun, berilah peringatan kepada ahli keluargamu yang terdekat. Jadi cara dia, Nabi buatlah satu memo, Nabi ajak semua keluarga dia berada dekat dengan Bukit Safa. Sebab nak cakap kan, tak ada mikrofon, nak cakap macam mana nak sampaikan maklumat. Jadi Nabi pun kumpulkan mereka, kumpul. Okay. Apabila semua ahli keluarga dia dah kumpul, termasuklah Abu Lahab tu datang. Kan? Macam kita kata buat gathering lah. Kan? Family gathering, kan? Kumpul. Pergi mana? Kumpul. Jadi apabila berkumpul dekat dengan Bukit Safa, Nabi SAW sebelum dia nak sampaikan maklumat tentang Islam tu, maka dia tanya dulu pendapat. Dia tanya, apa pendapat kamu semua? Jika aku bagi tahu, di sebalik Bukit Safa ni akan ada kuda yang akan datang. Ada pasukan berkuda yang akan datang. Kamu percaya ke tak percaya cakap aku? Kata Nabi kepada ahli keluarga dia yang ada di kawasan Bukit Safa. Tentang tahu apa jawapan ahli keluarga mereka. Mereka berkata, kami tak pernah mencuba dusta kepadamu. Maksud dia apa? Maksud dia, mereka nak mengatakan bahawa kami ni, wahai Muhammad, kamu ni tak pernah buat dusta. Maksudnya mereka kata, maknanya mereka percaya Nabi. Kan Nabi ni digelar sebagai Al-Amin. Kemudian Nabi pun sampaikanlah maklumatnya. Oh, kalau dah percaya, okey. Nabi pun menyampaikan maklumat. Nabi kata, sesungguhnya aku ni, kata Nabi, adalah pemberi peringatan, nadhiran, pemberi peringatan di hadapan azab yang pedih. Maksudnya Nabi nak kata, tujuan aku panggil ni, aku nak bagi peringatan kepada kamu semua tentang azab-azab Allah yang sangat pedih. Tiba-tiba, ada Abu Lahab dekat situ. Abu Lahab punya marah, kan. Dia ingatkan kumpul dekat sini, ingat macam nak bagi hadiah ke, ada berita lain ke. Tapi tengok-tengok, oh, nak sampaikan dakwah. Okey, lalu Abu Lahab pun kata, tabballaka. Abu Lahab guna perkataan tabballaka. Dia kata, binasalah kamu. Perkataan huruf ta dengan ba. Tabballaka. Dia kata kat Nabi. Dia kata, binasalah kamu. Kamu tak kumpulkan kami kecuali untuk ini. Maksudnya Abu Lahab kata, Abu Lahab kata, tabballaka. Celakalah, binasalah kedua. Dia kata, binasalah kamu, wahai Muhammad. Ini je sebab kamu kumpulkan kami. Tak lama kemudian, turunlah ayat yang sama macam Abu Lahab menggunakan perkataan tabballaka kepada Nabi tu. Turunlah ayat tabbat yada abi lahabi wa tabb. Okay. Itu di antara salah satu contoh riwayat yang Nabi SAW Abu Lahab maki dia.
maki anak saudara dia ni, dengan mendoakan anak saudara dia dapat kebinasaan. Maka turun ayat yang Allah mengatakan, engkaulah yang akan binasa wahai Abu Lahab. Okay. Ada riwayat lain, riwayat Ahmad. Riwayat Ahmad, ni saya nak cerita, nak bagi ada penghayatan. Kenapa dengan Abu Lahab ni? Okay. Kalau kita baca dalam ayat, dalam hadis yang lain cerita dia, ni cerita Nabi dia pergi dakwah kat pasar. Nabi ni bila dapat perintah dakwah, dia pergi dakwah kat pasar. Maksudnya kalau zaman sekarang ni, kalau macam zaman dulu ada TV, mungkin Nabi akan berdakwah melalui YouTube, mungkin Nabi akan dakwah melalui televisyen, kan guna segala ruangan dakwah. Jadi Nabi pun antara tempat yang ramai orang, dia pergi ke pasar-pasar. Pasar tu dinamakan Zul Majas. Jadi cerita Nabi pergi dakwah ni sebenarnya, ada seorang lelaki namanya Rabi'ah bin Abbad daripada Bani Ad-Dail. Dia ni dulu dia dulu jahiliah lah, tapi dia masuk Islam. Dia nak cerita apa yang berlaku dekat pasar tu. Jadi dia kata, aku pernah tengok Nabi SAW masa zaman jahiliah di pasar Dhul Majas. Nabi SAW bersabda, wahai sekalian manusia, katakanlah la ilaha illallah. Nabi mengajak kepada kalimah syahadat. Lepas tu Nabi kata, nescaya kamu akan dapat kejayaan. Lepas tu orang pun datanglah berkumpul dekat dengan Nabi SAW. Berkumpul jumpa Nabi SAW. Tiba-tiba dalam ramai-ramai waktu Nabi dikerumuni oleh ramai orang tu, ada dekat belakang tu terdapat seorang yang wajahnya bersinar terang dan rambutnya dikepang menjadi dua. Tak tahulah disikat macam mana. Kan? Orang yang duduk kat belakang tempat kerumunan orang lain tu, dia kata, Muhammad ni, dia seorang yang pembohong ni. Dia seorang pemeluk agama Sabiyah ni. Dia kata. Lepas tu lelaki yang wajahnya bersinar terang tadi tu, dia ikut ke mana saja Nabi SAW pergi. Lepas tu yang meriwayatkan hadis ni, dia pun tanya dekat orang-orang dekat pasar. Dia tu siapa yang ikut Nabi Muhammad tu? Waktu Nabi cakap, dia akan cakap Nabi ni penipu, lagi ni penipu. Lalu orang pun kata, oh itu adalah pamannya, itulah bapa saudaranya Abu Lahab. Makna kata apa? Makna kata, dekat sini kita dapat belajar bahawa Abu Lahab ni adalah penentang kuat kepada dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okay, itu sedikit latar belakang. Baru kita masuk kepada keterangan ayat yang pertama. Okey. Setakat ni jelas ke tuan-tuan dan puan? InsyaAllah jelas Ustaz. Oh, okey. Jelas Ustaz. Okey. Alhamdulillah. Okey, kita masuk kepada ayat yang pertama. Okey, ayat yang pertama, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahab wa tabb. Okey. Tabbat bermaksud binasalah. Ya, pada perkataan tabbat ni, dia mengandungi doa dapat kebinasaan. Yada, kedua-dua tangan siapa? Abu Lahab. Kenapa digunakan kedua-dua tangan? Lagi kita akan ulas. Allah kata, binasalah kedua-dua tangan Abu Lahab. Watabba. Dan sesungguhnya dia pasti akan binasa. Okey. Nak mengatakan dia binasa ni Allah ulang berapa kali? 2 kali perkataan tabba kan? Tabba diulang 2 kali. Watabba. Tabba ni, tabba
Okey, tabat ni saya terlupa nak tulis dia punya atas ni. Sebenarnya tabat ni ini sebenarnya adalah kata kerja lepas, iaitu fi'lul madhi, kata kerja lepas. Dia kita sebut dalam bahasa Inggeris apa? Past tense, kata kerja yang lepas, yang telah lalu, yang sudah berlalu. Tabat makna kata sepatutnya dekat sini kita tulis telah binasalah. Telah binasalah kedua tangan Abu Lahab dan pasti dia akan binasa. Telah. Okay. Kita sedia maklum bahawa waktu ayat ni turun Abu Lahab masih hidup. Abu Lahab masih hidup, tetapi ayat ni telah menerangkan dia memang akan dibinasakan. Tetapi cara Allah nak mengatakan Abu Lahab ni akan dibinasakan, Allah menggunakan kata kerja yang lepas ataupun fi'lul madhi ataupun past tense. Kenapa Allah menggunakan telah binasalah kedua tangan Abu Lahab, sedangkan belum lagi kiamat? Kan Abu Lahab masih hidup. Kan, dan Abu Lahab tahu wahyu Quran kata dia akan binasa. Kan, kenapa kata telah? Okay. Dalam ilmu tafsir, salah satu daripada ulumul Quran, ilmu berkaitan dengan Quran, jika perkara ataupun sesuatu yang dia belum berlaku, contoh macam Abu Lahab dia akan binasa nanti dekat kiamat, contohnya dia akan diazab, contoh. Tapi kiamat belum lagi berlaku. Betul. Tapi kenapa digunakan kata kerja telah binasa sedangkan belum lagi binasa? Itu kan akan datang kiamat. Okey. Dalam ilmu Quran, apabila sesuatu itu dia belum berlaku tetapi telah digunakan kata kerja yang telah lalu, ia menunjukkan kepada perbuatan binasa itu pasti akan terjadi. Itulah sebenarnya. Lepas tu diulang pula sebanyak 2 kali. Tabbat yada Abi Lahab wa tab. Okay. Ayat ni kalau kita perhaluskan lagi, mari kita lihat. Mari kita belajar sedikit sebanyak tentang vocabulary, tentang penggunaan huruf ta dengan huruf ba. Okey. Pak Quraisyihab dalam Taqsim Misbah, ketika dia mengulas ayat yang pertama ni, beliau mengatakan perkataan ataupun kalimat tabbat ataupun tabba terdiri daripada 2 huruf yang utama, iaitu huruf ta dengan huruf ba. Okay, ada huruf ta dengan huruf ba. Menurut Imam Biqai, jika kedua-dua huruf itu, tak kiralah mana satu didahulukan, batta ke tabba ke, maka ia akan, maksudnya kalau huruf dengan ba digabungkan, ia akan membawa makna sesuatu itu pasti dan ia akan berakhir dengan kebinasaan. Dia bahasa Arab ni dia macam tu, dia ada root word yang maksud dia asas apa.
Okay. Oleh kerana itulah ditafsirkan perkataan tabbat itu merujuk kepada binasa. Okay. Kita lihat sedikit maklumat lanjut daripada ulasan Said Qutb rahimahullah dalam Fi Dhilalul Quran. Menurut Said Qutb, dia kata perkataan tabbat yang kita jumpa kali pertama tu, kalimah pertama tabbat tu adalah merupakan doa yang berbentuk kebinasaan. Diulang sekali lagi perkataan tabba iaitu watab, ia merupakan doa kebinasaan juga, tapi doa kebinasaan yang telah pun terlaksana. Okey. Maksudnya seolah-olah, maksudnya macam ni. Tengok sekejap Okey. Maksud dia begini. Perkataan tabba, tengok daripada ayat dia. Perkataan tabba, tabbat yang pertama ni dia membawa kepada, kalau kata Syekh Qutb, ia seperti doa supaya dibinasakan. Tetapi pada watabba menunjukkan bahawa doa dibinasakan itu betul-betul telah terjadi kebinasaan itu. Tapi kita telah sebut tadi bahawa tabbat digunakan kata kerja yang telah berlalu nak memberikan kita di situ jawapan pasti kebinasaan itu akan terjadi. Abu Lahab masih hidup, tapi dia dah tahu dah apa yang akan berlaku kepada dia. Kenapa dia tak ambil peluang untuk dia bertaubat ke? Kenapa dia tak ambil peluang untuk dia menunjuk, untuk dia buat sesuatu yang kata Quran ni sebenarnya tak betul pun? Kan? Maksudnya kenapa dia tak berubah? Inilah yang kita akan kaitkan nanti. Ayat ini merupakan, surah ini merupakan salah satu mukjizat yang Allah beri kepada Nabi SAW, mukjizat dari sudut mengetahui apa yang akan terjadi pada masa akan datang. Sebab apa? Sebab memang dalam sejarah penghujung hidup Abu Lahab ni, dia mati dalam keadaan dia kafir. Sedangkan waktu ayat ni turun, dia masih sihat, dia masih kuat. Kan? Telah terang-terang kata dia akan binasa, pasti dia binasa. Kenapa dia tak ambil peluang bertaubat ke, jadi baik ke? Inilah dia panggil mukjizat yang Allah ceritakan. Perkara itu belum lagi terjadi, tetapi sudah pun Allah mengatakan ia pasti akan terjadi. Okay. Kita pericikan lagi sedikit. Okay. Kenapa digunakan kedua-dua tangan? Adakah kaki Abu Lahab dia terselamat daripada dibinasakan oleh Allah? Muka dia terselamat ke? Badan dia ke? Tapi kenapa digunakan kedua-dua tangan? Okay. Sekali lagi, saya nukilkan ulasan yang dibuat oleh Pak Quraish Shihab dalam Tafsir Misbah. Bahkan dalam tafsir lain pun disebutkan jugalah. Okay. Digunakan istilah tangan adalah untuk makna majazi. Kerana biasanya manusia kalau dia buat kerja, dia buat aktiviti, dia akan menggunakan kedua-dua tangannya. Bukanlah maksudnya kedua-dua tangan tu tangan je akan binasa, yang lain tak binasa. Kan, contohnya, kaki ni tak diazab dengan api neraka, badan tak diazab dengan api neraka, tangan je kena. Bukan maksud macam tu. Tetapi salah satu maksud dia adalah
dia berbentuk nak mengatakan, biasa kalau sebut kedua tangan ni, dia mewakili semua anggota tubuh badan. Kerana apa ditampilkan tangan? Kerana tangan inilah yang merupakan anggota utama yang manusia itu bergerak, bertindak, buat sesuatu. Okay. Kemudian kita lihat penerangan Ibnu Ashur tentang kenapa Allah tak menyebut nama Abdul Uzza dalam ayat itu, tapi Allah menggunakan gelaran kerana Al-Uzza adalah nama salah satu daripada bahala yang disembah. Seperti mana ayat yang saya paparkan ini, afara'aitumul lata wal uzza, maka adakah patut kamu menganggap Al-Lat dan Al-Uzza. Jadi tidak digunakan nama sebenar bagi mengelakkan apa seperti adanya pengiktirafan ada hamba kepada Al-Uzza, itu waktu digunakan gelaran. Tapi ada justifikasi yang lain kenapa digunakan gelaran, itu nanti kita akan temui pada perbincangan apakah ibrah ayat ini, teladannya, insya-Allah. Jadi kita berhenti setakat ini pada ayat yang pertama. InsyaAllah nota ni saya akan berikan kepada tuan-tuan dan puan-puan, yang mana kita akan bertemu sekali lagi siri yang kedua pada hari Khamis ini. Kita akan sambung terus kepada ayat yang kedua dan kita cuba habiskan dalam tempoh 1 jam tu sehingga kepada ibrah ayat, insya-Allah. Jadi kalau ada apa-apa soalan, boleh bertanya sekarang. Ada beberapa minit kita boleh ambil manfaat. Okey, ada apa-apa persoalan ke? Ada komentar? Ada? Tak ada? Boleh ikut? Boleh faham? Boleh Ustaz. Boleh Ustaz. Dah boleh Ustaz. Okey. Kalau tak ada apa-apa, kita berhenti dekat sini. InsyaAllah kita jumpa nanti sekali lagi pada hari Khamis ya. Pada hari Khamis. Jadi kita ucapkan jazakumullahu khaira kepada Rawdah Sandra ya, kepada suami dan juga keluarga di atas penganjuran majlis ilmu seperti ini. Semoga Allah memberikan keberkatan, memberikan rahmat di atas usaha yang sangat baik ini. Dan juga kepada tuan-tuan dan puan semua, jazakumullahu khaira kerana tidak jemu dan sentiasa memeriahkan mengambil partisipasi dalam kelas-kelas seperti ini, walaupun petang ya, ada banyak benda nak buat tetapi masih lagi mengambil peluang untuk belajar. Juga diucapkan semoga mendapat keberkatan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi saya mohon ampun dan maaf atas salah silap, kekurangan, kelemahan pada penyampaian saya dan lain-lain perkara. Maka kita sudahi pengisian kita pada petang ini dengan tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Ustaz.